Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton, Murtada Dakwah Center, sebuah pusat komuniti Islam ulung yang dinamik mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Memecahkan stereotip masjid, Murtada Dakwah Center mendominasi trend dengan mewujudkan hub gaya hidup sunnah dilengkapi stadium e-sukan, taman permainan kanak-kanak di dalam masjid, kapsul hotel dan juga rumah kucing. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030, Murtada Dakwah Center, di sini kecintaan Islami bermula. Itu dia tadi, kita memperkenalkan sedikit berkenaan dengan Murtada Dakwah Center. Dan sidang penonton, apa khabar? Bertemu lagi di dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa, kita bawakan perbincangan, kupasan-kupasan yang menarik, memberikan pencerahan kepada penonton-penonton semua. Dan yang paling penting, kita bersama daripada awal sehingga ke penghujung untuk memberikan yang terbaik kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini tanggal 13 Disember 2022 bersamaan dengan 18 Jamadil Awal 1444 Hijrah, kita dipertemukan untuk perbincangan lanjut berkenaan dengan hadis 40 Imam An-Nawawi. Hari ini hadis yang ke-38 berkenaan dengan topik perbincangan para wali Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kupasan dan perbincangan? Sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton semua. Dan seperti biasa, bagi penonton-penonton yang ingin berkongsi sesuatu dengan topik perbincangan kita ataupun untuk bertanyakan soalan, boleh pergi kedua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke talian yang kita sediakan kepada penonton-penonton. Dan jika ingin bertanyakan soalan di ruangan Facebook juga boleh. Di ruangan komen yang tertera ada poster perbincangan kita pada hari ini. Boleh tulis di bawah soalan-soalan yang ingin diajukan. Kita akan ambil soalan anda dan pastikan kena dengan topik perbincangan kita, mudah difahami dan menggunakan laras bahasa yang sesuai dan juga mengikut standard yang telah ditetapkan. Hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi untuk menjawab persoalan-persoalan kita terkenal dengan susunan kata atur yang sangat cantik. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sedar tak sedar Ustaz ya? Dah hadis ke-38 kita ya. Masya-Allah. Untuk hadis 40 Imam An-Nawawi Ustaz. Semakin menghampiri penghujung. Semakin menghampiri penghujung. Tapi dia sebenarnya ada 42 Ustaz kan? Ya, ada betul. 42. Baik. Okey. Jadi tanpa membuang masa, jom kita terus membuka tirai perbincangan kita untuk kita melihat bagaimana yang disebut sebagai wali Allah, bagaimana mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kupasan untuk hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin, thumma amma ba'd. Terima kasih Dai Azrin, seluruh para kru Tanyalah Ustaz, dan seterusnya kepada seluruh para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbincangan sepanjang waktu kita berada ini akan terus mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dai, insya-Allah perbincangan kita pada pagi ini berkaitan tentang waliullah, dan mudah-mudahan Allah meletakkan kita di kalangan yang disebut sebagai waliullah, seperti mana hadis yang ke-38 dalam matan Arba'in ataupun hadis 40 catatan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyanna wa la in ista'adhani la'u'idhanna. Rawahu al-Bukhari.
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, barang siapa yang memerangi adah, melampaui batas ataupun membenci, tidak menyukai, semuanya istilah yang berkaitan dengan kalimah adah, ya, mereka yang memerangi untukku akan wali-waliku, maka sesungguhnya aku telah mengizinkan kepadanya, maksudnya aku telah memaklumkan kepadanya untuk dengan peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, dan tidaklah sesuatu yang lebih dekat hambaku dengan sesuatu yang paling aku cintai itu berbanding dengan sesuatu yang telah pun aku wajibkan kepadanya. Itu memberikan maksud bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala paling menyukai dan mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan sentiasalah hamba aku ini mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat ataupun disebut sebagai nawafil. Nawafil ini bermaksud ziyadah, penambahan daripada amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka melakukan hal demikian akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kepadanya, hatta uhibbah, sehinggalah aku cinta kepadanya. Apabila aku telah mencintai kepadanya, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, tangannya akan menjadi ataupun wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya itu akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja ia melakukan kerja dan perbuatan, dan begitu juga kakinya akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja dia melalui perjalanan tersebut. Dan apabila dia meminta kepadaku, wa in sa'alani la'u'tiyanna, bila dia meminta kepadaku aku akan berikan apa sahaja yang dia minta, dan apabila dia minta berlindung kepadaku aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Subhanallah. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memberikan kepada kita suatu semangat dan suatu perkara yang penting untuk kita menjadi hamba yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah merupakan hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bila sebut sahaja hadis kursi, berarti hadis itu dari sudut wahyunya ataupun dari sudut ilhamnya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, adapun dari sudut lafaznya itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membezakan di antara Al-Quran dan juga hadis kursi. Sementara Al-Quran, wahyu dan lafaznya itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru perbincangan kita pada pagi ini, kita nak berbicara tentang wali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya sentiasa dibatasi dengan perkara yang wajib dan dipenuhi waktu dan masanya itu dengan amalan-amalan yang sunat, bagi menambahkan lagi hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Allah memberikan kepadanya 4 perkara yang penting, di mana Allah jaga matanya, Allah jaga telinganya, Allah jaga akan tangannya, dan Allah Subhanahu wa taala jaga kakinya. Maksud Allah jaga ni Allah bersama ke? Jawapannya tidak. Jadi maksud Allah menjaga dalam hadis tersebut itu Allah berikan ilham untuk sentiasa melakukan kerja-kerja yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki perasaan benci terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala apabila perkara tersebut adalah merupakan perkara yang membawa kepada dosa dan juga maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya 2 perkara penting di hujung itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita dalam hadis kursi ini, bila mana sahaja dia memohon pada Allah, minta sahaja pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan. Tapi biasanya bila sebut wali Allah ni, dia tidak meminta kepada persoalan-persoalan dunia. Dia minta kepada apa yang akan diperolehi redha daripada Allah di hari akhirat kelak. Dan seterusnya, terakhir itu juga menarik, Rasulullah mengatakan, jika dia minta berlindung kepadaku, aku berikan perlindungan kepadanya. Wallahu a'lam. Itu dia tadi untuk pembukaan hadis yang ke-38 di dalam hadis 40 Imam An-Nawawi berkenaan dengan para wali Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pun tahu ia adalah satu penceritaan ataupun satu perbincangan yang istimewa pada hari ini berkenaan dengan satu insan yang mana dibicarakan tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz, mungkin sebelum kita ambil soalan di Facebook, saya terfikir juga ataupun cuba nak bawakan soalan ini sebagai pembuka bicara kita pada pagi ini, kerana sebab memang kebiasaannya orang kita bila disebut tentang wali memang dikaitkan dengan maunah juga karamah.
Jadi adakah itu salah satu daripada tanda bila mana kita nak tahu dia adalah seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana ada karamah, yakni kelebihan kemuliaan yang Allah berikan kepada dia? Adakah karamah itu kemuliaan biasa ataupun yang luar daripada kebiasaan mata manusia? Sedikit dari Ustaz, silakan. Baik, bila sebut sahaja karamah ini, dia diambil daripada maksud karim ataupun karuma, artinya dia adalah merupakan satu kemuliaan. Yang pastinya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah menyatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah kamu akan firasat orang-orang yang beriman. Sesungguhnya dia melihat dengan pandangan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ada kelebihan-kelebihan yang istimewa apabila seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saat ketika itu Allah memberikan beberapa kurniaan-kurniaan seperti mana yang berlaku di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Uthman mampu untuk melihat akan apa yang berlaku kepada seorang sahabat, jika tidak silap Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, yang ketika itu beliau melalui pasar sahaja. Setelah dia pergi daripada pasar, ketika beliau melalui pasar tersebut, beliau melihat seorang wanita dengan pandangan syahwat, nafsu yang ada pada dirinya, dan kemudian bila sampai bertemu dengan Sayyidina Uthman pun mengatakan, aku melihat sebahagian daripada kamu wajahnya dipenuhi dengan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya ketika itu Allah kurniakan suatu kelebihan yang ada pada dirinya, bukan bermaksud dia mampu untuk menentukan seseorang, tidak, tapi suatu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya. Allahu a'lam. Kemuliaan dan kelebihan yang Allah kurniakan kepada seseorang, iaitu kebiasaan kepada wali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk kita melihat soalan pertama di Facebook pada hari ini, kita ambil dari Puan Rahimah Saud. Katanya, Assalamualaikum. Soalannya adalah, tafsiran masyarakat Melayu bagi wali Allah mungkin tidak sama dengan tafsiran masyarakat Islam di blok benua yang lain. Apakah tafsiran sebenar wali Allah yang sepatutnya mengikut kesepakatan ulama? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Rahimah Saud untuk soalan ini. Katanya tafsiran yang sebenar. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Rahimah Saud atas soalan tersebut. Jadi apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan wali Allah? Apakah wali Allah ni dia boleh terbang, dia boleh berada di atas air, contoh digambarkan dalam keadaan perkara yang pelik ketika itu. Pertama, kita perlu untuk melihat kalimah wali itu sendiri. Faham? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut kalimah wali sama ada dalam bentuk perbuatan, ya, ataupun dalam bentuk isim. Isim ni kata nama, sama ada dalam bentuk kata nama itu dalam bentuk kata terbitan, ataupun istilahnya disebut dengan nama masdar, ataupun ismul fa'il, ataupun ismul maf'ul. Itu disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ada sebanyak 233 perkataan. Daripada 233 perkataan, 110 dalam bentuk perbuatan, sementara 123 lagi dalam bentuk kata nama. Sama ada dalam 3 kategori tersebut lah. Jadi dalam keadaan demikian, kita perlu untuk melihat dan menilai apa sebenarnya makna wali. Di antara perkataan-perkataan yang disebut oleh para ulama dalam mentafsirkan makna wali di dalam Al-Quranul Karim, iaitulah antaranya maksudnya adalah Al-Qarib, artinya orang yang dekat. Bila sebut dengan waliullah, iaitulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti mana hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian wali itu hidupnya sentiasa disibukkan dengan amal ibadah kepada Allah, dan penyusunan ibadah itu mestilah ditakdimkan ataupun didahulukan pada ibadah-ibadah wajib terlebih dahulu, dan sesudah daripada itu dipenuhi hidupnya dengan amalan-amalan sunat bagi mengisi waktu dan kekosongan yang ada. Dan kerana itu ada satu kisah yang menarik di mana Imam Syafi'i rahimahullah satu ketika beliau duduk berdamping bersama dengan kalangan ahli sufi. Jadi lebih kurang dalam 10 tahun beliau duduk bersama dengan ahli sufi. Dia kata, aku tak temui apa-apa ilmu pun daripada mereka yang ajar pada aku, melainkan 2 perkara sahaja yang aku terima pada mereka. Yang pertama, kata daripada kalangan ulama sufi ni, mereka kata al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu adalah umpama pedang, jika sekiranya kamu tidak memintasnya, maka dia akan memintas kamu. Artinya, masa akan terus berjalan. Kita berhenti, tetap masa itu akan terus bergerak. Kita melakukan apa sahaja kerja, masa itu akan terus bergerak.
Dan pada saat yang serupa, jika kita tidak isi dengan perkara yang bermanfaat, maka masa itu akan berada dalam keadaan kosong dan membawa kepada kerugian di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nafsuka illam tashtagil, jiwa kamu ataupun diri kamu jika kamu tidak sibukkan kepada perkara-perkara yang hak, perkara yang taat, akan disibukkan dengan perkara yang batil. Justru daripada itu, tafsiran daripada kalimah wali ini, mereka yang hidupnya disibukkan dengan perkara-perkara yang membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, okey, itu kita boleh tafsirkan berkenaan dengan wali Allah Subhanahu wa taala, mereka yang disibukkan dengan urusan ibadat dan lari daripada perkara yang sia-sia dan juga perkara yang tidak membawa kepada manfaat. Baik, sidang penonton, ayuh kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika untuk teruskan perbincangan berkenaan dengan wali Allah yang kita bincangkan pada hari ini, itu daripada pengertiannya dan apakah sifat-sifat yang kita boleh kenal daripada seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jika kita imbas dan kita ingat kembali bab kata Ustaz sebentar tadi, bagaimana dimaksudkan dengan wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang sentiasa menyibukkan diri dengan ibadat dan menjauhkan diri daripada perkara yang tidak bermanfaat lagi sia-sia. Baik, soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz untuk sahabat kita pada pagi ini, Puan Masrifah Nur Jamain, katanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah sifat-sifat wali Allah yang boleh kita kenali? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Puan Masifah untuk soalan ini, sifat-sifat para wali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Masrifah Nur atas soalan yang dikemukakan, apakah sifat-sifat ataupun ciri-ciri untuk mengenali waliullah. Pertamanya saya nak menakalkan satu kata-kata yang menarik yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika membahaskan hadis ini. Di mana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan yang disebut dengan wali itu adalah al-alimu billah, al-muwazibu ala ta'ati, al-mukhlisu fi ibadati. Yang pertama yang dimaksudkan ciri orang wali itu adalah orang yang mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu segala apapun nikmat yang diperolehi dalam hidupnya ini bukan datang daripadanya. Lantaran itu dia merasakan bahawa sesungguhnya yang datang ataupun yang memberikan nikmat tersebut itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila itu yang diketahui, dia akan melakukan apapun sahaja permintaan dan arahan-arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Yunus ayat 62 dan juga ayat 63, Allah Subhanahu wa taala menyebut ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah ini tiada ketakutan pada mereka dan mereka itu tidak bersedih atas apa yang telah pun terlepas daripada kehidupan mereka. Dan disambung, siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitulah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, poinnya wali-wali Allah itu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman, dan kemudian yang kedua, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-alimu billah, syarat yang pertama cirinya mereka mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak ketahui Allah? Iaitu dengan berdasarkan sumbernya yang utama, Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-muwazibu ala ta'atih. Dan yang kedua iaitulah mereka yang bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masa nak duduk, tak ada masa nak melakukan perkara-perkara yang lara ataupun yang melalaikan, yang melekakan, tapi hidupnya disibukkan dengan zikrullah, berzikir, mengingati Allah, sama ada dalam keadaan duduk. Ini yang disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran, alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, iaitu hidup mereka dalam keadaan duduk ingat pada Allah, berdiri ingat pada Allah, berbaring pun ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan yang disebut sebagai al-muwazibu ala ta'ati, mereka yang bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Dan kemudian yang ketiga, al-mukhlisu fi ibadati, mereka yang hidupnya mengikhlaskan kerja dan tugasannya itu
untuk beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ciri inilah yang merupakan sifat bagi golongan waliullah seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Allahu a'lam. Baik, 3 ciri yang kita boleh lihat, yang mana kalau kita lihat juga di catatan ini, ya, di dalam hadis 40 Imam An-Nawawi, yang kita boleh lihat pada huraiannya sedikit disebutkan, iaitu ada 2 ciri penting yang ada pada wali tersebut, iaitu mestilah daripada golongan beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin secara asasnya Ustaz. Jadi yang Ustaz berikan kepada kita sebentar tadi adalah yang daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu 3 ciri penting kita boleh ambil daripada ciri-ciri seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Dan soalan seterusnya dari Hana Wanci, Assalamualaikum. Mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadapnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan Hana untuk soalan ini. Isytihar perang kepada mereka yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Hana Wanci atas soalan yang dikemukakan antara peminat-peminat Tanyalah Ustaz ini. Jadi di antara soalan yang menarik yang ditanya oleh beliau ini, apakah yang dimaksudkan faqad adzantuhu bil harb? Sesungguhnya aku telah mengisytiharkan kepadanya diperangi dengan peperangan. Hadis ini memberikan satu isyarat bahawa sesungguhnya waliullah ini, orang yang dekat dengan Allah ini adalah merupakan orang yang istimewa. Kerana itu kenapa dia istimewa? Sebab bukan sahaja Allah yang menyayangi, tetapi yang menyayangi itu adalah malaikat-malaikat yang ada di langit, bahkan malaikat Jibril itu sendiri. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, Rasulullah bersabda apabila Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi, apabila Allah Subhanahu wa taala menyayangi seseorang hambanya, nada Jibril ataupun yunadi Jibril, dia akan memanggil malaikat Jibril alaihi salam. Lantas ketika itu diberitahu kepada malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbu. Aku cinta dan sayang kepada si fulan, maka tolonglah sayangi dia. Lantas ketika itu malaikat Jibril akan pergi menuju bertemu dengan penduduk penghuni-penghuni yang berada di langit yang disebut sebagai ahlus sama. Lantas ketika itu dia akan memberitahu kepada penghuni di langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan bin si fulan, sayangilah dia. Malaikat yang di langit pun sayang kepadanya. Bukan sekadar itu, fayudha'u lahul qabulu fil ardi, ditunjukkan, diperlihatkan tanda-tanda penerimaan muka bumi Allah ataupun makhluk yang ada di muka bumi ini terhadap diri seorang hamba yang disebut sebagai waliullah itu ataupun kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu penting kepada kita mengambil berat bahawa waliullah kedudukannya adalah istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, suatu ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi ini memberikan gambaran kepada kita, jangan sesekali kita menyakiti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah pun memberitahu dengan peperangan. Itu maksudnya Allah akan benci kepada mereka, Allah tidak suka kepada mereka. Ulama mengatakan perang itu artinya Allah akan menarik rahmat dan kasih sayang kepada orang-orang yang membenci terhadap orang-orang yang disebut mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi itu maksud daripada hadis diizinkan, artinya Allah tidak akan menyukai dan membenci ke atas mereka yang membenci akan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, dan rentetan daripada soalan tadi Ustaz berkenaan dengan mungkin daripada ciri-ciri dan juga keistimewaan ini, kita juga melihat soalan dari Ram Desaru. Hari ini ramai sahabat-sahabat kita bertanya soalan berkenaan dengan topik perbincangan para wali Allah ini. Katanya dari Ram Desaru, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah keistimewaan para wali Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Ram Desaru untuk soalan ini. Kalau berkenaan dengan kelebihan mereka berilmu, kita bisa dengar kelebihannya di sisi Allah. Jadi mungkin para wali ini mungkin ada kelebihan istimewa dan juga hanya khusus pada mereka saja. Silakan Ustaz. Baik. Apa kelebihan waliullah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih kepada Puan Ram Desaru atas soalan tersebut.
Baik, apa kelebihannya? Jelas sekali daripada hadis yang dibicarakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini memberikan isyarat dan gambaran kepada kita ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita ataupun kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertamanya ada 4 keistimewaan dalam hadis tadi menyatakan, iaitulah Allah jaga akan pandangan mata. Kita nak jaga pandangan mata ni bukan satu kerja yang mudah. Ada sahaja gangguan-gangguan yang menarik minat kita untuk memandang dan melihat perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Ya, dan sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ahzab itu mengingatkan kepada orang yang lelaki sama ada perempuan di kalangan orang yang beriman, disebut apa? Yaghdudna absarahum, iaitulah absarahun. Hendaklah mereka itu menundukkan akan pandangan mata. Kenapa? Sebab pandangan mata itulah bermula daripada mata akan memperlihatkan ciri-ciri ataupun bibit-bibit dosa dan juga maksiat yang akan berlaku dalam jiwa dan juga di dalam diri kita. Baik, itu yang pertama, mata kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan mata itu diilhamkan oleh Allah untuk memandang perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, iaitulah telinga Allah jaga pada kita. Telinga kita ni pun di antara perkara yang bukan mudah untuk kita jaga. Betul. Kita suka untuk mendengar umpatan, kita suka untuk mendengar fitnah, kita suka untuk mendengar perkara-perkara yang memberikan keburukan kepada orang lain. Betul. Tak suka nak mendengar perkara keburukan kita, tapi orang lain kita suka dengar. Maka Allah jaga telinga kita ini, dididik untuk sentiasa mendengar akan ayat-ayat yang mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengambil berat tentang perkara yang berlaku di atas kekurangan, taksir ataupun beberapa kecacatan yang berlaku pada dirinya, berbanding dia begitu mengambil berat dengan dosa dan juga kesalahan orang lain. Dan begitu juga dengan anggota tangan, antara perbuatan ataupun anggota yang paling banyak melakukan kezaliman. Sebab itu di dalam Al-Quran surah Yasin Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut dikunci tapi tangan berkata-kata. Kenapa tidak anggota yang lain? Para ulama mengatakan sebab tangan inilah merupakan anggota yang paling banyak melakukan dosa, kezaliman dan kesalahan. Lantaran daripada itu Allah menyebut secara khusus berkaitan dengan anggota tangan, Allah jaga tangan mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan nama wali. Dan begitulah dengan anggota kaki yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya menyaksikan kepada perkara-perkara yang membawa kebaikan. Rajin pergi ke masjid, rajin pergi ke majlis ilmu. Nak bangun, kaki menahan diri kita bangun bila mendengar Tanyalah Ustaz sebagai contohnya pada pagi ini. Maka itu di antara perkara yang Allah ilhamkan rasa berat untuk meninggalkan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan dan membawa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tidak cukup dengan itu, hadis mengatakan tadi doa dikabulkan oleh Allah. Kita seringkali minta pada manusia. Ya, seringkali kita minta dalam hidup kita ni, kita minta kepada manusia, kita terlupa segala permintaan yang ada pada manusia semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekayaan, jawatan, apa lagi yang kita nak, segala perkara itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faminallah, daripada Allah. Tiba-tiba kita minta dengan manusia, kita terlupa waliullah, antara orang yang apabila memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa mereka itu diistijabahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila mereka memohon perlindungan kepada Allah untuk dirinya, untuk keluarganya, juga Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi mereka. Ini keistimewaan yang diberikan kepada waliullah. Betul. Salah satunya adalah anggota terjaga. Kita susah nak jaga anggota, tapi mereka yang disebut sebagai wali Allah, anggota yang terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Adil dan Ustaz. Ya, Tuan. Ismail. Soalan saya nak tanya Ustaz. Silakan, Tuan. Apakah di antara golongan umat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan para wali Allah? Itu je salah saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih untuk soalan itu. Jadi mungkin kita boleh bawa soalan itu untuk perbincangan setelah kita berehat seketika nanti. Ayo kita reda-redakan keadaan. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan Tanyalah Ustaz, biar tahu,
jangan keliru. Pada pagi ini untuk perbincangan para wali Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-38 di dalam matan Arba'in, hadis 40 Imam An-Nawawi. Baik. Tadi sahabat kita di talian, Tuan Ismail Mat Isa, ada bertanyakan soalan, katanya dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah dia yang digelar sebagai wali Allah? Adakah pada zaman lampau ataupun zaman kini? Mungkin Al-Fadhil Ustaz ada jawapannya. Silakan. Baik, bagaimana kita nak mengenali seseorang itu adalah merupakan waliullah? Subhanallah. Kalau kita melihat dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terima kasih pertama pada Tuan Haji Ismail atas lontaran soalan yang dikemukakan ini. Jadi bila disebut sahaja tentang waliullah, pertama jelas dalam surah Yunus ayat 62 dan juga ayat 63 tadi saya telah pun katakan, wali Allah ini mereka yang tidak takut kepada apa pun perkara yang berlaku dalam kehidupannya, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak bersedih. Kemudian Allah meletakkan ciri mereka itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Pertama, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka ini sentiasa bertakwa kepada Allah. Bila sebut takwa ni bagaimana? Takwa itu adalah merupakan suatu perkara yang menghalang dirinya daripada melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah bila sebut sahaja takwa, dia ada sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil. Yang kedua, bila sebut sahaja takwa, mereka yang beramal dengan apa pun sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan akan perintah dan juga arahan, serta meninggalkan segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warridha bil qalil, memiliki sifat cukup dengan apa yang Allah berikan biarpun berada dalam keadaan sedikit. Redha, tidak mengungkit dan tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak memiliki sifat untuk meminta-minta kepada manusia. Yang diutamakan adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, yang keempat disebut ciri orang yang bertakwa itu, iaitulah mereka yang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, waridha bil qalil. Dan kemudian yang terakhir, iaitulah mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan kematian, dan apa yang dipersiapkan iaitulah amal-amal soleh. Maka itu di antara cirinya. Bagaimana pula kita nak mengenali di dunia ini orang-orang seumpama itu? Memang kita tidak akan dapat nak menyatakan secara jelas. Betul. Maknanya kita nak confirm dia ni adalah merupakan waliullah yang mesti kita lakukan hal yang sedemikian dan sebagainya. Maka itu tidak disebutkan secara jelas daripada Al-Quran siapa dia orang-orang tersebut. Cuma ciri-ciri itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memiliki ciri-ciri tersebut, maka mereka itu adalah waliullah. Bila kita akan mengenalinya? Bila mana mereka telah pun meninggal dunia, maka banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Contohnya kisah Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini adalah merupakan cucu ataupun merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Sayyidah Nafisah ini adalah seorang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sentiasa dipenuhi dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicatatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab A'lam Siyar An-Nubala itu nak menceritakan tentang hebatnya akan Sayyidah Nafisah itu sesudah kematian daripadanya, sehingga disebut oleh para ulama siapa yang menziarahi kuburnya ketika itu, ni pandangan yang diutarakan oleh para ulama, ijtihad daripada mereka, maka itu di antara kawasan ataupun tempat yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dicatatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya ketika itu. Jadi nak memberikan gambaran secara tepatnya siapa mereka ini kita tidak dapat mengenali melainkan sesudah kematian mereka. Kalau wanita, contohnya Rabi'ah Adawiyah, Sayyidatina Rabi'ah Adawiyah juga adalah merupakan seorang ulama yang terkenal, ataupun seorang wanita yang cukup terkenal dari sudut amalan-amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan seorang wanita yang cukup terkenal dari sudut ibadahnya itu di Iraq. Tetapi kalau di Mesir ada sebuah tempat ataupun kawasan, kami di Kairah duduk di satu tempat nama dia Tariq ataupun Jalan Adawiyah ataupun Raba'ah Adawiyah, nama tempat tersebut. Itu juga di antara kawasan-kawasan yang menjadi tempat kami dulu berada di sana. Para hadirin penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah ciri ataupun gambaran
yang disebutkan secara umumnya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tadi, tetapi tidak disebutkan secara tepat siapakah mereka. Wallahu a'lam. Baik, itu dia umat Nabi Muhammad SAW ada wali Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita lihat daripada ciri-ciri 4 yang Ustaz sebutkan sebentar tadi berkenaan dengan takut kepada Allah dan juga sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi hari akhir, merasa cukup walaupun sedikit, dan juga sentiasa beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Itu di antara ciri-ciri yang boleh kita lihat pada seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Semua satu je. Ada satu kata-kata saya tak pasti sama ada kalam ulama ke ataupun siapa, dia kata la ya'riful waliyu illa al-wali. Tidak mengenali wali itu melainkan seorang wali itu dia akan mengenali. Subhanallah. Wallahu a'lam. Itu juga satu orang kata apa, cara mengenali, ya. Tidak mengenali seorang wali itu melainkan dia adalah seorang wali. Subhanallah. Baik. Mungkin penonton-penonton di rumah biasa juga mendengar tentang kasyaf, ataupun ada yang menyebutkan sebagai ilmu kasyaf, dan yang kedua adalah laduni. Dua ini kebiasaannya memang satu perkara yang membuatkan menjadi seorang istimewa dan juga takjub lah kalau di masyarakat Melayu kita ni. Jadi saya nak ajukan soalan daripada Ustaz, ringkas saja soalannya, dan ini betul-betul kita nak tanyalah kepada Ustaz. Adakah seorang wali itu dia juga mempunyai ciri-ciri yang dua tadi, dia ada kasyaf dan juga dia ni dikurniakan ilmu laduni, Ustaz? Silakan. Subhanallah. Pertama kita kena lihat seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis kursi tersebut. Di hujung hadis itu, apabila seseorang sudah menjadi wali Allah, apa yang dia minta ketika itu disebut wa in sa'alani, jika sekiranya dia minta kepada aku apapun permintaan, maka semuanya akan dipermudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah dalam bab kasyaf sebagai contohnya, dia dapat mengetahui, tetapi itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil, kerana dalil yang akan kita gunakan dalam menentukan sesuatu hukum itu adalah dalil yang bersandarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua iaitulah daripada Al-Quran itu sendiri. Kedua-dua ini adalah merupakan sumber rujukan kepada kita. Adapun pandangan-pandangan yang diutarakan oleh para waliullah itu hanya sekadar pengalaman-pengalaman yang boleh dijadikan batasan dan juga peraturan dalam kehidupan kita selagi tidak bertentangan dengan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh waliullah, kalau kita melihat seperti mana yang berlaku pada Hudir alaihi salam, ataupun disebut dengan nama Hudir alaihi salam dalam surah Al-Kahfi yang kita bicarakan. Ketika itu Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Hudir alaihi salam, dan kebanyakan jumhurul ulama mengatakan Hudir ini bukan daripada kalangan Nabi, dia adalah merupakan waliyun min awliyaillah, iaitulah di kalangan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memiliki suatu keistimewaan yang tidak ada pada Nabi Musa alaihi salam. Ya, ini yang disebut dengan min ladunni ilma. Kita pun sebut dengan nama ilmu ladunni, iaitulah ilmu yang berada di sisiku yang merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh berikan, ya, ada suatu ayat, saya terlupa, dalam Al-Quranul Karim, ya Allah katakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tambahkan dan berikan kepadanya ilmu. Jadi memang itu boleh berlaku dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah istilah dengan sebutan kasyaf. Kasyaf ni apa? Dapat membongkar ataupun dapat mengetahui akan diri seseorang ataupun sesuatu perkara. Yang penting jangan sampai kita terkesan ataupun jangan sampai kita terpedaya dengan orang-orang bila sebut dengan nama wali, dia boleh cerita sesuatu tu kita terima dengan sebulat-bulatnya, sedangkan syariat tidak dilakukan. Hadis ini mengajar pada kita bila sebut sahaja wali, dia mesti terikat juga dengan syariat. Betul. Ni sembahyang tidak dilaksanakan, solat ibadah puasa tidak dilaksanakan, haji tidak dilaksanakan, malah boleh menyentuh sesiapa sahaja yang disentuh walaupun dia bukan merupakan mahram baginya. Kita pun menganggap dia ni hebat, boleh buat sesuatu, maka kita menganggap dia wali. Itu tidak dinamakan sebagai wali. Wali ini mestilah ada kaitan dengan ibadah yang wajib dan sentiasa hidupnya dengan amalan-amalan sunat yang sentiasa menjadi sandaran dalam kehidupannya ketika itu. Benar? Wallahu betul. Boleh jadi dua yang kita bincangkan tadi, kasyaf dan juga laduni, itu merupakan ciri-ciri juga ataupun indikator yang boleh kita lihat daripada seorang wali, tetapi ia mestilah yang utama itu berkenaan dengan syariat, dan pastikan ia adalah seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kembali untuk perbincangan di Facebook, untuk soalan di Facebook dari sahabat kita Nur Dahlia Biru, katanya Assalamualaikum, sifat-sifat wali Allah yang masih hidup sehingga ke hari ini, siapakah, katanya. Dan yang kedua, mungkin kita boleh lihat soalannya di situ, katanya biasanya wali Allah yang kita kenali adalah lelaki.
Adakah wali Allah dari kalangan perempuan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Nur Dahlia Biru untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Dahlia Biru atas soalan, siapakah dia wali-wali Allah yang masih hidup sehingga kini? Saya pun tidak dapat nak memberikan jawapan kepada hal tersebut, siapa wali Allah. Yang penting indikator ataupun ciri-ciri tersebut itu penting untuk kita nilai dan untuk kita lihat semula. Mereka yang dekat dengan Allah pastinya itu di kalangan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu adalah warisan para anbiya. Nabi-nabi tidak meninggalkan kepada mereka dirham ataupun dinar, akan tetapi nabi-nabi mewariskan kepada mereka itu akan ilmu. Sesiapa yang dapat ilmu tersebut, maka itu adalah merupakan satu keuntungan yang besar. Pertama, ciri kalau kita nak kenal secara umumnya, dia adalah merupakan seorang yang berilmu. Kerana dengan ilmu itulah yang menyusun dan mengatur dalam kehidupannya. Sebab itu saya teringat kata-kata yang disebut oleh Imam Malik. Imam Malik kata, man tafaqqaha walam man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandak. Barang siapa yang bertafaqquh, mereka yang mempelajari ilmu faqih dari sudut ilmunya tapi tidak ada tasawuf dalam hidupnya, dia akan sentiasa tafassak, banyak melakukan dosa, sombong pada dirinya dan sebagainya, akan melahirkan dosa di sisi Allah, sehingga menyebabkan mereka ini terdiri daripada kalangan seorang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu tersebut. Satu. Yang kedua, ada orang yang tasawuf, dia duduk hidupnya berzikir, hidupnya duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi terlupa perkara-perkara yang wajib dan perkara yang sunat. Kerana ilmu tidak ada, kerana tidak bertafakuh, tidak mempelajari ilmu itu, maka dia akan menjadi seorang yang zindik. Seorang yang zindik, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang berlaku sekarang ini, kita melihat ajaran-ajaran sesat yang berlaku, banyak mereka yang berpegang kepada, contohnya nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man arafa nafsahu faqad arafa man arafa rabbuh. Barang siapa yang kenal Tuhannya, dia kenal akan dirinya. Contoh, diambil seumpama itu semata-mata sehingga akhirnya mereka tidak belajar bab-bab yang berkaitan dengan ilmu. Dia kata bila sebut sahaja dengan kitab-kitab yang ada ni, kitab-kitab ni semuanya palsu belaka dan tidak boleh untuk diambil sebagai amalan dalam kehidupan. Ini di antara gambaran manusia yang yang disebut dengan nama zindik. Dan disambung oleh Imam Malik, barang siapa yang menghimpunkan di antara kedua-duanya, tafaqquh, mempelajari akan ilmu, dan kemudian yang kedua tasawuf, mendekatkan dirinya, hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan beramal, maka pada saat yang serupa dia telah menghimpunkan kebaikan pada dirinya. Jadi sebab itu bila sebut sahaja tentang siapa wali Allah, cirinya itu penting untuk kita lihat mereka. Kemudian sebut sahaja, bila sebut wali Allah ni, apakah hanya pada lelaki sahaja? Jawapannya tidak. Wanita-wanita ni tidakkah dikenali sebagai wali Allah? Jawapannya ada. Sebab itu ada satu surah yang menarik yang disebut secara khusus nama wanita. Nama lelaki ialah Rasulullah Muhammad. Tapi ada seorang wanita yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan nabi tapi dia adalah merupakan wali Allah, iaitu surah Maryam. Sayyidatina Maryam Sayyidatina Maryam alaihassalam, iaitulah ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia nabi? Jawapannya dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi dia adalah merupakan wanita yang hidupnya sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungannya duduk di mihrab, itulah kerja dalam keadaan harian. Hidupnya itu siang dan malam, sehingga tidak ada kerja untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Zakaria masuk ketika itu, wa wajada indaha rizqa, didapati di sisi Sayyidatina Maryam ada rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Nabi Zakaria alaihissalam pun berkata, anna laki hadha, daripada mana kamu dapat ini? Huwa min indillah, jawapan daripada Sayyidatina Maryam, datangnya daripada Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada aku, wahai Nabi Zakaria alaihissalam. Subhanallah, itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Termasuklah tadi cerita-cerita yang dibawakan sesudah kematian mereka ini, di antaranya Sayyidatina Rabi'ah Adawiyah, Sayyidatina Nafisah, dan beberapa wanita-wanita yang boleh dilihat dalam beberapa gambaran kitab-kitab yang ada. Bacalah tentang kitab-kitab tersebut, kita akan dapati tentang para wanita juga termasuk di kalangan waliullah. Al-mu'minun wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Allah menyebut dalam Al-Quran, sesungguhnya lelaki yang beriman dan juga wanita yang beriman, sebahagian mereka itu adalah wali penolong ke atas sebahagian yang lain, dengan maksud mereka ini adalah merupakan orang yang berkelayakan untuk menjadi insan-insan yang merupakan wali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, itu dia.
Dan bila mana semakin lama kita membincangkan berkenaan dengan para wali Allah Subhanahu Wa Taala ini, semakin banyak perkara-perkara baru yang kita jumpa pada hari ini dan juga banyak ilmu-ilmu tambahan yang kita dapati untuk perbincangan pada hari ini. Teruskan catat sebaik mungkin dan berikan yang terbaik fokus anda untuk perbincangan pada hari ini. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mari kita kembali duduk di meja perbincangan untuk kita teruskan ambil soalan-soalan dari penonton. Apa-apa pun, saya ucapkan dulu terima kasih kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru yang menyaksikan kita di Malaysia, di Indonesia, mungkin juga di Singapura dan Brunei dan sebagainya yang menyaksikan kita pada pagi ini. Teruskan mencari ilmu dan sentiasa membuka hari kita dalam keadaan bahagia dan ceria. Baik. Soalan di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Ana Karnina. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya Ustaz, mengapa kebanyakan para wali Allah akan dikenali selepas kematiannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Ana Karnina untuk soalan ini. Masih hidup, kita tak apa kenal. Tapi bila mana setelah kematian ni baru kita tahu, oh ada wali rupanya. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih atas soalan daripada Anna Karnina tentang persoalan tersebut. Mengapa kita mengenali waliullah ini sesudah kematian mereka? Ya, betul. Dan kenapa sebelumnya? Pertama, kita kena lihat balik tentang hakikat manusia ini. Memang hidup manusia ini sentiasa dilalaikan dan dilekakan dengan sesuatu. Apabila sesuatu itu telah pun terlepas daripada dirinya, timbullah penyesalan. Betul. Seorang ibu tidak akan dihargai dalam hidupnya, melainkan apabila setelah kematian barulah timbul penyesalan, banyak dosa yang dilakukan. Begitu juga kepada seorang ayah, begitu juga kepada seorang guru-guru yang mengajar kita. Kadang-kadang kita banyak melakukan kesilapan dan kesalahan, sewaktu meninggal barulah kita akan sebut satu persatu daripada segala bentuk kebaikan-kebaikan yang berlaku kepada mereka, apatah lagi kepada waliullah. Saya terlupa ada sebuah hadis yang disebut oleh Nabi SAW, di saat ketika mereka berada tidak dikenali, tapi saat ketika mereka telah pun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, barulah disebut-sebut akan namanya ataupun dikenali. Dan itulah memang hakikat dalam keadaan demikian, disebabkan yang pertama kerana sifat yang ada pada diri manusia itu sendiri, timbul kelalaian dan kelekaan semasa dia berada dalam keadaan hidupnya. Kerana itu dalam satu kata-kata yang menarik daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata apa? An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ni tidur. Walaupun dia berada di dunia, dia tidur. Maksud tidur ni apa? Dia tak ambil kisah pun tentang soal persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza matu, apabila mereka mati, mereka meninggal, intabahu, baru mereka sedar banyak kekurangan-kekurangan yang telah pun mereka terlepas daripada mengambil peluang di saat kehidupan mereka ini di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia dikenali sesudah daripada kematiannya? Disebabkan apabila diperkenalkan saat ketika hidupnya itu, juga akan memberikan masalah juga kepada kepada manusia itu sendiri, akhirnya menyebabkan mereka akan menumpukan kepada wali tersebut, sehingga akhirnya kemungkinan wallahu a'lam mungkin juga akan menyebabkan timbul permasalahan yang lain. Amalan-amalan yang telah pun disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak diambil daripada amalan mereka itu banyak diambil berbanding dengan apa yang telah pun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menimbulkan satu keagungan yang melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu juga boleh berlaku dalam keadaan demikian, lantaran daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan mereka saat ketika mereka meninggal. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala membuka, ditakuti dengan beberapa perkara-perkara dan amalan-amalan khurafat sebagai contohnya akan timbul kerana kekurangan dari sudut ilmu-ilmu yang ada di kalangan umat Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Mungkin itu di antara beberapa perkara-perkara. Cumanya yang penting dari sudut muwasafat ataupun ciri-ciri yang telah pun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita perlu untuk mengambil perhatian tersebut. Betul lah. Itu di antara sebabnya adalah kerana kelalaian manusia itu sendiri, ketika mana masih ada, tidak pun pernah dihargai ataupun dilihat, tetapi apabila sudah pun kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu barulah rasa satu penyesalan dan juga kerugian kerana masa hidup kita tidak cuba untuk mencari dan pergi menziarahi para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik,
Dan daripada perbincangan kita hari ini, mungkin ada penonton-penonton yang terbayang ataupun terfikir soalan yang seakan-akan apa yang saya fikir pada hari ini berkenaan dengan berdoa disandarkan kepada nama wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin boleh kita kaitkan dengan istilah tawassul, Ustaz, ya, bila mana ia berdoa bertawassul dan juga mengaitkan dengan nama para wali Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini boleh ataupun tidak, Ustaz? Silakan. Baik, bagaimana dari sudut amalan-amalan kita bertawassul dengan menggunakan nama para waliullah untuk dijadikan sebagai sandaran memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan tersebut memang ada beberapa khilaf di kalangan para ulama, tapi tidaklah secara pastinya tidak dibenarkan, ya, selagi mana ia berada dalam batasan syariat Islam itu sendiri. Dan ini berdasarkan juga dalam surah An-Nisa sebenarnya, kisah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya Allah menyebut walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya, jadi dalam ayat itu Allah menyatakan kalau sekiranya annahum zalamu anfusahum, mereka ini menzalimi diri mereka, ja'uka, lantas mereka datang kepada kamu dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul, dan rasul akan memohon ampun pada mereka, dan secara Allah mereka akan mendapati Allah itu maha menerima taubat dan maha pengasih. Ayat ini menceritakan seperti mana yang dicatatkan oleh Imam Ibn Katsir. Ada seorang ulama yang ketika itu sedang duduk yang namanya Utbi. Jadi Al-Utbi ketika itu duduk dekat dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat seorang lelaki berguling-guling di atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa macam biadab ketika itu kerana nak berguling, lakukanlah amal ibadah, pergilah mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang sebab dia banyak melakukan dosa kepada Allah, mohon pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong mohon pada Allah agar Allah mengampunkan dosaku. Waktu itu kata Utbi biadab orang ini, akhirnya Utbi tertidur semasa dia berzikir ketika itu, dan dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, dan Rasulullah memberitahu kepada Al-Utbi, beritahu kepada fulan tersebut sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa yang telah pun dilakukan kepadanya. Baik, dalil ini juga di antara sandaran yang diutarakan oleh para ulama, tidak menjadi masalah kepada seseorang itu dengan bertawassul ataupun menggunakan kalimah daripada ataupun menggunakan nama-nama orang-orang yang salih, bukan pada mereka, pegang pada mereka, tapi memohon doa, bertawassulkan amal salih yang ada pada orang-orang yang salih ini supaya permohonan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak menjadi masalah disebabkan mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, dan mereka yang dekat itu adalah merupakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, dalil yang digunakan oleh para ulama di mana Allah menyatakan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Pasti orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, kedudukannya itu dimuliakan oleh Allah. Bagaimana? Allah sebut secara umum. Dan kemudian yang ketiga, itu disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yubajjil kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirana, di antara haqqa alimina. Di antaranya Rasulullah menyatakan, bukanlah daripada kalangan kami mereka yang tidak ada rasa menghormati akan orang-orang yang besar, orang-orang yang tua lebih besar daripadanya, dan tidak ada rasa belas kasihan kepada orang-orang yang lebih kecil daripadanya, dan juga bukan daripada kalangan kami mereka yang tidak mengenali hak-hak orang-orang yang alim. Jadi hak orang yang alim itu dia perlu untuk dimuliakan, dan maka saat ketika itu ulama mengatakan tidak menjadi masalah untuk kita bertawassul dengan menggunakan ataupun menyebut nama orang yang soleh, bukan kerana mereka tapi kerana amalan-amalan soleh yang mereka lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak ada menjadi masalah untuk kita ini berdoa, bersandar ataupun menyandarkan kepada para nama para wali Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana mungkin ada di antara kita ini yang gemar melihat amalan ataupun bersandarkan kepada amalan mereka, bukan kerana nama tetapi amalan yang dilakukan oleh para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan satu perkara juga apabila kita melihat atas perbincangan kita pada hari ini, kita dapat pastikan ada 3 perkara yang patut kita ambil peduli. Yang pertama adalah kita mengenali ataupun kita
melihat siapakah yang disebut sebagai para wali Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bagaimana kita melihat ustaz ceritakan kepada kita gambaran amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka sangat-sangat hebat, luar biasa dan di luar daripada kebiasaan amalan manusia biasa, lebih daripada segalanya. Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, disebut sebagai mereka yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat-sangat menjaga hubungan. Sebab itulah terjaganya mereka seperti mana yang disebutkan di dalam hadis ke-38, hadis 40 Imam An-Nawawi sebentar tadi yang kita ceritakan kepada anda satu persatu dan secara terperinci sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kita nak melihat satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, bagaimana cara kita untuk mengenali para wali Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kita akan bincangkan seketika nanti. Kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Kembali kita bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Wow, masih lagi bersama dengan penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yang mungkin pagi ini ada tugasan-tugasan yang ingin dilaksanakan, tetapi tetap memberikan ruang masa yang baik untuk menuntut ilmu terlebih dahulu, membuka hari anda dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Khususnya pada pagi ini untuk perbincangan berkenaan dengan para wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Soalan di Facebook dari sahabat kita Jura Azlin Sofian dibawakan pada ketika ini untuk kita bacakan kepada anda untuk kita lihat apakah jawapannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana yang dikatakan as-sabiqun al-muqarrabun, wali Allah terdepan, dan al-abrar ashabul yamin, wali Allah pertengahan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Jura Azlin Sofian untuk soalan ini. Jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk pencerahannya, silakan. Terima kasih kepada Puan Jura Azlin Sofian atas soalan tersebut. Apakah beza ataupun apakah yang dimaksudkan dengan as-sabiqun ulaikal muqarrabun dengan golongan ashabul yamin? Di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada 3 golongan manusia yang apabila mereka berhimpun ataupun dihimpunkan oleh Allah di mahsyar kelak. Yang pertama disebut dengan golongan as-sabiqun, dan yang kedua iaitulah golongan ashabul yamin, serta yang ketiga iaitulah ashabus shimal. As-sabiqun ini adalah merupakan kelompok yang hidupnya sentiasa disibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malamnya itu dirasakan hubungannya begitu rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kalangan para sahabat ada sebuah ucapan yang menarik yang berlaku kepada Saidina Harithah. Harithah ini adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang hidupnya siang dan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Saidina Harithah, "Ya Harithah, kaifa asbahta?" Wahai Harithah, bagaimana kamu berada di waktu subuh ni? Jadi waktu itu kata Harithah, "Asbahtu mu'minan haqqan." Aku benar-benar berada dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah terkejut, dan waktu itu kata daripada Saidina Harithah, waktu itu dia kata, "Azaftu nafsi." Sesungguhnya aku memalingkan diriku ini daripada perkara-perkara yang membawa kepada menjauhkan diri kepada Allah. Dan di waktu siangnya dia berpuasa, dan di waktu malamnya dia berjaga malam dengan menghidupkan malam tersebut, sehingga dia kata ketika itu dia melihat arasy Allah berada di hadapannya. Ahli syurga sentiasa ziarah menziarahi dalam kehidupannya. Dan ketika itu Rasulullah kata, "Ilzim, kamu lazimkan diri kamu dalam keadaan demikian, faqad arafta, kamu telah pun mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah meletakkan dia dalam keadaan demikian. Ni golongan yang disebut sebagai as-sabiqun, mereka yang sentiasa berlumba-lumba. Cuma golongan ini di dalam Al-Quran Allah sebut sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Allah menyebut golongan as-sabiqun itu golongan yang terawal itu ramai. Siapa dia golongan terawal? Umat sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidupnya disibukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa beramal kepada Allah, tapi tidak ramai di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan
Sayyidina Umar Al-Khattab. Boleh baca dalam ayat tersebut asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat ini. Ada riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, ya Allah, kalau begitu adakah aku ini juga termasuk di kalangan golongan as-sabiqun as-sabiqun, sedih di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah daripada itu disambung lagi dengan ayat berikutnya yang disebut dengan nama ashabul yamin. Allah menyebut thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin, iaitu golongan tersebut ramai di masa dahulu dan ramai juga di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa beza di antara keduanya? As-sabiqun as-sabiqun, mereka itu hidupnya sentiasa disibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ashabil yamin, mereka yang mendapat catatan bukunya itu daripada sebelah kanannya, mereka itu yang hidup dalam keadaan ada kalanya melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat yang serupa diisi juga kehidupannya itu dengan beribadah kepada Allah, yang amalan-amalan wajibnya itu sentiasa diperkasakan, dilakukan dan dilaksanakan, sementara amalan sunat ada kalanya tertinggal dan ada kalanya dia melakukan akan amalan-amalan tersebut. Mereka ini juga menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kalanya amalan-amalan makruh itu dilaksanakan oleh mereka, maka mereka selayaknya mendapat kitab yang disebut sebagai ataupun kelompok yang disebut sebagai ashabul yamin. Sementara yang ketiga iaitulah ashabus shimal, di mana dosa dan maksiat melebihi daripada pahala dan juga kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, mereka mendapat catatan kitab daripada sebelah kiri. Mereka inilah yang dikategorikan sebagai orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Wallahu a'lam. Baik, itu beza di antara duanya yang kita sebutkan istilah sebentar tadi. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Adrin dan Ustaz Muhammad Firdaus Subuhi. Saya Umar Abdul Wajid dari Felda Kini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Umar, silakan soalannya. Baik, Tuan Paruna lah pulaan hari ini lah. Ini dah Paruna dah. Subhanallah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz, kita sedia maklum Ustaz sebut tadi ya mengenai wali-wali Allah ini. Apabila kematian dia baru kita sedar yang dia seorang wali. Soalan saya, apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali-walinya daripada dikenali semasa hidup, semasa kehidupannya? Yang kedua, saya nak tanya mengenai wali afdal ini. Apakah wujud wali afdal ini? Saya selalu dengar juga dalam ceramah-ceramah mengatakan wali afdal ini yang Allah wujudkan di tanah-tanah Arab. Apakah benar? Sejauh mana kebenaran wali afdal ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Umar untuk dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan hikmah disembunyikan keberadaan wali itu semasa dia hidup, dan yang kedua berkenaan dengan wali afdal sebentar tadi ya. Jadi saya serahkan dua soalan ini untuk Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih pada Haji Omar atas soalan tersebut. Pertamanya, kenapa disembunyikan tentang soal waliullah semasa hidup mereka? Seperti mana yang telah pun kita bicarakan tadi, yang mengenali mereka itu wali adalah di kalangan orang yang disebut sebagai wali. Dan saya teringat bila sebut begitu, kata-kata itu, sebab saya terlupa sama ada kata-kata itu daripada kalangan para ulama ataupun mungkin ada ucapan daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sebenarnya kalau kita melihat dalam hadis Nabi SAW, kenapa sedemikian rupa? Hanya ulama ataupun orang yang dekat dengan Allah mengenali mereka itu sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam diri kita ini disebut oleh Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu adalah merupakan tentera-tentera yang telah pun dipersiapkan. Fama'talafa i'talaf. Apabila kita ni pada saat ketika kita berasa bila dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mesra akan menimbulkan lagi kemesraan sesama dengan mereka. Kita akan kenal, oh dekat. Samalah kadang-kadang kita dekat itu kita rasa macam ada sesuatu kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sesuatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kalau sekiranya dia berbeza, roh ini berbeza dari sudut hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala berbeza, dia akan menjadikan jauh hubungan sesama dengan mereka. Sebab itu nak jadikan dekat, kita nak kenal dengan waliullah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah akan mengikat hubungan ruh di kalangan mereka yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua,
di atas sebab kelemahan umat Islam itu sendiri, berkaitan tentang ilmu, berkaitan tentang tuntutan ilmu yang diajar di dalam Islam. Kalaulah sekiranya diisytiharkan seorang wali itu sebagai wali, maka mereka ini akan menyebabkan kalangan umat Islam akhirnya akan menumpukan kepada waliullah berbanding dengan apa yang telah pun disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya, sehingga menyebabkan akan lahirnya, mungkin wallahu a'lam, akan lahirnya akan ajaran-ajaran sesat dan ajaran-ajaran yang membawa kepada bertentangnya apa yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya ucapan-ucapan mereka itu tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mungkin itulah di antara hikmah-hikmahnya yang tertentu. Dan kemudian hikmahnya tadi juga kita telah bicarakan. Kenapa boleh berlaku demikian? Kerana memang jiwa manusia itu begitu. Ketika hidupnya dia lalai, tetapi setelah matinya seseorang barulah dia akan berasa sedih dan menyesal kerana membiarkan masa dan waktunya itu berada dalam keadaan berada di dalam keadaan terbiar begitu sahaja. Itu sikap yang ada pada diri manusia. Betul. Kemudian yang kedua tadi soal tentang wali afdal. Saya kira kita akan berhenti. Sebentar lagi kita akan sambung insya-Allah. Baik, itu dia tadi. Dan juga mungkin boleh timbul taksub apabila salah faham berkenaan dengan wali Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Berkenaan dengan wali afdal, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ni perbincangan seterusnya akan dibawa selepas kita berehat. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Antara hikmah disembunyikan keberadaan para wali ketika mana masih hidup adalah mungkin kerana timbulnya mungkin ajaran sesat kerana salah faham berkenaan dengan wali Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mungkin timbulnya satu sikap taksub yang mana tidak menghiraukan lagi kata-kata daripada orang lain, hanya tertumpu kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu juga yang kita takuti. Oleh kerana itu, menjawab kepada persoalan Tuan Omar sebentar tadi, hikmah disembunyikan keberadaan para wali ini semasa ia hidup mungkin kerana perkara-perkara yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Dan soalan kedua, Tuan Omar tanyakan kepada kita sebentar tadi adalah berkenaan dengan wali afdal. Mungkin ada yang biasa dengar, mungkin ada yang kali pertama dengar pada hari ini. Ayuh kita dapatkan definisinya dan juga bagaimana yang dimaksudkan dengan wali afdal. Silakan. Baik, terima kasih. Soalan daripada Haji Omar tadi berkaitan dengan wali afdal. Dia bukan, kalau tidak silap di dalam kitab tasawuf ni tak sebut sebagai wali afdal. Dia sebut dengan wali abdal. Dan sebenarnya maratib ini ataupun susunan-susunan ini ada disebut dalam, saya terlupa nama kitab itu, tetapi ada dibincangkan. Ada yang disebut gelaran dengan nama Al-Imaman, ada yang disebut dengan nama Autad, ada yang disebut dengan nama Wali Abdal, ataupun disebut juga dengan An-Nuqaba. Ini di antara istilah-istilah yang diutarakan oleh para ulama tasawuf berkaitan dengan nama-nama tersebut. Apakah soalannya? Apakah mereka itu wujud? Sudah tentulah mereka itu wujud. Siapa mereka? Wallahu a'lam, kita tidak mengetahui tentang mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada golongan wali-wali ini dengan keistimewaan seperti mana yang telah pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tadilah bila kita sebut dengan wali-wali ini, mereka tetap wujud, tapi bagaimana kaedah untuk kita mengenali mereka, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keindahan ataupun akan mempermudahkan untuk kita ini menemui teman-teman dan sahabat-sahabat serta wali-wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebab itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman, bukan dalam hadis tersebut, apabila Allah Subhanahu wa taala menyukai akan seseorang hambanya itu, idza aradallahu abdahu bi khair, apabila Allah menghendaki hambanya itu dengan kebaikan, yuwaffiquhu, Allah akan memberikan taufik kepadanya, istamalahu, dalam hadis Allah akan menjadikan dia beramal. Sahabat kata, apakah yang dimaksudkan dengan beramal itu ya Rasulullah? Iaitulah Allah memberikan taufik dengan dia melakukan amal-amal kebaikan. Antara amal kebaikan itu apa dia? Iaitu antaranya Allah akan meletakkan mereka ini bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Syaratnya
kita kena berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dia tadi jawapan untuk soalan Tuan Omar sebentar tadi. Maknanya dia bukan wali afdal tetapi abdal. Wali abdal sebenarnya. Baik, kita tinjau pula soalan di Facebook dari sahabat kita Fas Ismail. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, adakah wali Allah dan ulama itu sama? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Fas untuk soalan ini. Wali, ulama. Dan mungkin saya nak tambah sikit soalannya. Mungkinkah ia juga berbeza dengan seorang abid, Ustaz? Silakan. Baik. Kalimah apakah wali dan juga alim seorang ulama itu dia ada perbezaan? Terima kasih kepada Faz Ismail atas soalan tersebut. Jadi ada perbezaan ditambah dengan abid. Jadi ketiga-tiga perkataan ini dari sudut ta'rifnya ada perbezaan, tapi dari sudut maknanya itu memiliki persamaan yang serupa. Pertama disebut dengan nama alim, iaitulah orang yang berilmu. Alim itu daripada alima. Alim itu disebut dalam istilah bahasa Arab sebagai ismul fa'il, memberikan makna orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu ini Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu terdiri daripada kalangan orang-orang yang berilmu. Sebab dengan ilmu itulah yang akan melahirkan keyakinan amalan-amalan yang dilakukan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama alim. Namun begitu, ada orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya ketika itu, maka dia akan menjadi ulama yang disebut sebagai ulama usuk. Iaitulah al-ulama usuk, ulama yang membawa kepada keburukan, fitnah kepada agama itu sendiri. Baik. Yang kedua disebut dengan nama kalimah abid. Abid ni apa dia? Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid, kelebihan orang yang berilmu berbanding dengan abid itu seumpama kelebihan aku dengan orang yang paling rendah di kalangan para sahabatku. Jadi itu juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara alim dengan abid, maka alim itu lebih utama dan lebih tinggi kedudukannya. Bagaimana pula dengan wali? Wali adalah merupakan rangkuman kedua-dua perkara tersebut. Yang pertama, mereka beramal bersandarkan kepada ilmu, dan kemudian yang kedua, ilmu yang ada tidak hanya sekadar pandai diperkatakan melalui mulutnya, tetapi sebaliknya diamalkan dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang namanya abid ataupun namanya ibadah itu sendiri. Jadi ketiga-tiga itu adalah merupakan takrif tersebut. Maka bila sebut sahaja alim, apakah dia merupakan seorang wali? Sudah tentu. Sebab dia nak tahu yang wajib, nak tahu yang sunat. Bagaimana nak tahu wajib, nak tahu sunat? Berilmu itu penting. Maka sebab itu bila sebut sahaja wali, dia akan tergabung di dalamnya ilmu dan tergabung di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, maknanya digabungkan di antara ulama dan juga seorang abid itu, maka dia adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Itu komponen ataupun jawapannya. Baik. Seterusnya dari Pak Suli Romli, katanya, Assalamualaikum. Permulaan soalannya di mana? Bagaimana bagi mereka yang tidak mengenali para wali lalu memperlekehkan kewibawaan dan hak keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga Pak Suli untuk soalan ini. Saya kira cantik soalan ini ya, kerana tidak kenal tetapi memperlekehkan pula kewibawaan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Pak Suli Ramli atas soalan tersebut. Memperlekehkan waliullah ini adalah satu perkara yang cukup bahaya. Pertama, hadis telah pun menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan perang, artinya ada suatu tahdid, ancaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua disebut oleh Imam Al-Hafiz Imam Ibn Asakir, dia kata apa? Luhumul ulama'i masmumah, daging-daging para ulama ini beracun, ya. Barang siapa yang melepaskan semudah-mudahnya lidah dengan mengata mereka, mencaci mereka ini, Allah akan mematikan hatinya terlebih dahulu berbanding matinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati, hati yang tidak menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jaga lidah kita, kerana lidah anggota badan kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu hormati mereka yang dikenali sebagai waliullah. Dan kemudian yang ketiga, dalam hadis yang setelah pun saya bicarakan tadi, Rasulullah menyebut sesiapa yang tidak ada rasa untuk menghormati orang yang dewasa, orang yang lebih besar daripadanya, dan sesiapa yang tidak ada rasa untuk menyayangi orang-orang yang berada di bawahnya,
serta mereka yang tidak mengetahui akan hak seorang yang berilmu, termasuklah waliullah tadi, maka sesungguhnya mereka bukan daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sekali daripada ketiga-tiga dalil tersebut memberikan gambaran kepada kita bahaya apabila kita timbulkan rasa kebencian kita kepada para ulama. Kita membenci mereka berarti kita membenci akan Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci mereka bermakna kita membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iyaz billah. Baik. Dengan sewenang-wenangnya melemparkan kata-kata yang tidak baik dan juga memperlekehkan kewibawaan para wali Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat berbahaya kerana ancamannya sudah jelas disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Baik. Soalan seterusnya dari Mas Niza. Assalamualaikum. Apakah hikmah dan kelebihan menziarahi makam para wali yang karomah dan berdoa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga Mas Niza untuk soalan ini, menziarahi dan berdoa di makam para wali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Mas Niza atas soalan tersebut. Pertamanya, bila sebut tentang menziarahi kubur, banyak dalil-dalil yang menggalakkan kita agar menziarahi kubur. Rasulullah menyebut dalam sebuah hadis, inni nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirakumul akhirah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya dahulu aku telah melarang kepada kamu untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah kubur kerana dia dapat mengingatkan diri kamu itu kepada hari akhirat. Yang kedua, riqqatul qalb. Tujuannya adalah untuk menjadikan hati kita ini sentiasa ada rasa sensitif terhadap kerja-kerja dan amalan-amalan yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, akan mempermudahkan mata kita ini untuk mengalirkan air mata bila kita mengingatkan diri kita ini akan persiapan-persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, bila cerita tentang soal mayat-mayat ataupun jenazah yang berada dalam kubur ni, mereka hidup ataupun tidak? Jawapannya, mereka mendengar apa yang kita ucapkan. Roh mereka ada di dalam kubur tersebut. Dan sebab itu ketika kita nak menuju ke kubur ni, apa yang kita sebut? Assalamu ala ahli diyaril mu'minin wal mu'minat. Ya, salam sejahtera ke atas penghuni-penghuni yang berada di kalangan orang yang beriman, lelaki maupun di kalangan wanita. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa yang telah pun dilakukan oleh kamu semua. Dan kemudian di hujung itu kita sebut, inna insyaallah bikum lahikun. Kami insya-Allah akan menyusuli pemergian kamu semua, wahai penghuni-penghuni ahli kubur, orang-orang Islam. Maka ketika itu ulama mengatakan memang mereka akan menjawab, cuma kita tak dengar jawapan tersebut. Ya, mereka mengucap ataupun menjawab salam yang kita ucapkan, bererti roh mereka itu ada di dalam kubur, mendengar akan ucapan-ucapan kita, apatah lagi para ulama yang berada di kubur-kubur mereka. Dan sebab itu saya katakan tadi dalam sebuah catatan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala tersebut, ada di kalangan kubur-kubur para awliya Allah ini yang saat ketika memohon doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud kerana tempat tersebut itu mulia, tidak, tapi kerana di dalamnya ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bersandarkan kepada dalil daripada Al-Quranul Karim, seperti mana yang telah pun saya nyatakan tadi. Allah menyebut, "Qul la yastawi hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Apakah ada perbezaan di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawapannya, memang ada perbezaan di antara kedua-duanya. Orang yang berilmu ini, iaitulah waliullah, adalah merupakan orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping dalam surah An-Nisa ayat 64 tersebut, Allah menceritakan bagaimana seorang daripada at-tabi'in yang ketika itu berguling di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon agar Allah mengampunkan dosanya. Waktu itu dalam hal tersebut secara ringkasnya, Allah mengampunkan dosanya bersandar kepada mimpi yang dihadapi oleh salah seorang ulama at-tabi'in ketika itu, menceritakan dia memohon ampun kepada Allah di hadapan ataupun pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Itu dia tadi untuk pencerahan daripada jawapan soalan daripada sahabat kita sebentar tadi. Dan Ustaz, mungkin sebagai kesimpulan Ustaz, boleh Ustaz sentuh sikit berkenaan dengan ada di antara mereka yang bila mana tahu di satu tempat itu ada seorang wali, mereka tak nak pergi sebab takut, katanya bila mana pergi nanti dia tahu kesilapan pada dirinya sendiri, dan juga katanya tak naklah, dia kata malu nak pergi dan ini adalah satu kerugian. Jadi Ustaz berikan motivasi kepada mereka di luar sana, nasihat sebagai kesimpulan perbincangan kita pada pagi ini Ustaz. Silakan. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mereka ini adalah merupakan orang
orang-orang yang soleh, ziarahilah mereka, dekatilah mereka. Kemungkinan ada beberapa nasihat yang wajar untuk kita ambil. Kenapa? Sebab dunia ini sifatnya adalah sementara. Kita nak menuju ke hari akhirat. Kita dapat mengenali apa kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat perbetulkan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekati para aulia Allah, kerana mereka inilah yang akan mempertahankan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sesungguhnya teman-teman yang rapat semasa berada di dunia, di saat ketika bertemu dengan Allah mereka akan menjadi musuh. Tapi tidak bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan saling mempertahankan teman-teman saudara-saudaranya, apatah lagi mereka yang dekat dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terdiri daripada kalangan orang yang mencintai para wali Allah, dan mudah-mudahan segala permintaan dan permohonan-permohonan kita ini akan terus diterima dan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekatilah mereka dan jadikanlah diri kita insan yang apa seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, hidup sentiasa disibukkan dengan perkara-perkara yang wajib dan ditambah dengan amal-amal nawafil untuk menjadi insan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, insya-Allah. Insya-Allah. Dan silakan dengan doa penutup Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wala matrudan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Luqman untuk bintang ilmuwan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif dengan topik perbincangan fiqh hukum hakam terlupa. 14 Disember 2022 esok. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.